Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian Sahih Muslim yang insyaAllah rasanya semua bab yang kita akan bincangkan pada malam ini berkaitan dengan arak, al-khamr, arak. Pertama sekali hadis, penting hadis ni, itu yang kata susunan hadis pun, yang menyusun hadis ni pun dia faham kenapa dia letak hadis ni pertama sebelum dia cerita yang lain tentang arak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, qala asabtu syarifan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maghnamin. Sayyidina Ali dia ceritakan, dia kata dia dapat seekor unta daripada Rasulullah dalam satu ghanimah. Dalam ghanimah Sayyidina Ali dapat seekor unta yauma badrin, perang Badar. Wa a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Ali lagi seekor unta. Sebab ghanimah ni 1/5 dipulangkan ke Baitul Mal lah, maksud ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terpulang pada Nabi pula, dia nak agihkan kepada siapa lah yang berhak. Barangkali Sayyidina Ali ni termasuk yang memerlukan, orang miskin, Allahu'alam. Sebab tu dia dapat lagi, dia dah dapat hak dia dalam ghanimah sekor. Nabi bagi lagi sekor, 2 ekor lah dia dapat. Fa anakhtuhuma yawman 'inda babi rajulin minal ansar. Ini hadis yang pertama, dia tak cerita sangat detail berbanding hadis kedua. Dia lebih kurang lah, tapi dia detailkan sikit. Biasanya Imam Muslim dalam setiap bab, hadis yang pertama tu bagi Imam Muslim yang lebih kuat dia punya riwayat tu. Riwayat hadis kedua, hadis ketiga walaupun sama, tapi dari segi sanad tak sekuat yang pertama, tapi dimasukkan untuk mengukuhkan riwayat yang pertama lah. Pasal apa dia bunyi dia kata, apa Sayyidina Ali kata, dia ikat 2 ekor unta ni di satu rumah milik orang Ansar. Unta ni kalau tak ikat lari lah. Cuma dia tak sebut dia ikat macam mana, dekat mana. Cuma dia sebut dalam hadis dia ikat di pintu rumah orang Ansar. Saya pun duk fikir, sebab kita tak pernah duduk dalam suasana ada unta, macam mana ikat unta kat pintu rumah. Lepas tu orang nak keluar masuk macam mana? Saya pun cuba duk cari dalam syarah pun tak terang. Jadi nampak sangat kita ni bukan hidup dalam suasana tu. Bila mai hadis, kita tak boleh nak bayang macam mana ikat unta kat pintu rumah. Cerita dia, unta tu dia dekat dekat rumah orang lain lah. Wa ana uridu an ahmila alaihima idkhiran li abi'ahu. Sementara dia nak pergi cari, idkhir ni daun apa kerin, yang dia nak guna untuk nak jual, dia pergi cari. Sayyidina Ali ni dalam hadis ni wallahualam saya nampak orang miskin lah, pergi cari izkhir ni jenis. Dalam hadis lain pun mungkin tuan-tuan pernah dengar kot, izkhir dia nak kata ranting ke, nak kata daun ke. Hak ni pun kita tak tahu, sebab tak ada zaman kita ni nak bayang macam mana.
cari kayu lah, kita senang abang, cari kayu nak jual. Kira zaman dulu nak pergi kerja, nak kilang, mana ada kilang kan. Depa yang kerja depa ada boleh buat bertani, berniaga. Nak berniaga apa? Bukan berniaga macam lah ni, berniaga itulah daun, berniaga pakaian, kain dan sebagainya. Dia kata wa ma'iyya sa'irun min bani Qainuqa. Dia ada bersama-sama dengan dia seorang tukang emas daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni Bani apa? Yahudi. Duk deal dengan Yahudi nak berniaga. Fa asta'ina bihi ala walimati Fatimah. Dia nak guna cari duit ni sebab nak nuri, nak kahwin dengan Fatimah, anak Nabi. Nak kahwin tak ada duit. Kalau lah ni orang macam ni orang memang tak buat menantu lah. Saya tengok yang hadis yang kedua ni. Dia nak abang kata dia janji dengan seorang tukang sawaran ni, tukang mah lah, yang daripada Bani Qainuqa untuk berniaga sekali dengan dia, yartahilu ma'ya, untuk pi rihlah apa kafilah dagang bersama lah. Dia kata dia nak pergi cari idkhir tadilah, untuk dia nak jual kepada hak yang Qainuqa, orang Bani Qainuqa ni sama, untuk dia nak guna duit nak kahwin. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib yashrabu fi dhalika al-bait ma'ahu qainatun tughanni. Dalam rumah orang Ansar tu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi dengan pak menakan Ali lah. Duduk tengah minum arak. Dan bersama-sama dalam rumah tu ada perempuan yang tengah menyanyi-nyanyi. Jadi zaman ni, waktu ni arak tak haram lagi. Kira wanita duk menari menghibur pun tak haram lagi lah kira. Faqalat ala ya Hamzah lisyurufin nawa fathara ilaihima Hamzatu bisayf. Mereka duk menyanyi. Dalam syarah ni Imam An-Nawawi bawa mai lah 3 rangkap nyanyian syair mereka ni. Tapi dalam matan hadis Sahih Muslim ni dia bagi singkat lah. Dia nak ingatkan tentang apa, unta yang gemuk-gemuk, macam itulah makna syair ni. Dia tak boleh terjemah literal macam tu. Macam kita lah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, dia bukan boleh terjemah. Orang putih tak faham apa squirrel jump apa semua ni. Dia macam tu lah apa syair ni pun. Syair tentang unta. Zaman dulu nak syair tentang wanita, tentang unta, tentang macam tu lah. Sayyidina Hamzah ni mabuk dengar pasal unta, dia pun jadi naik semangat, naik syekh. Dia pun bawa keluar pedang dia. Allah tengok ada unta duduk dekat depan pintu. Apa dia buat? Fajabba asminatahuma. Dia terus cantas bonggol unta tu. Unta tengah hidup-hidup, dia pergi cantas bonggol unta tu, dia pergi perata bonggol unta tu. Wa baqara khawasirahuma. Dan dia pun cucuk perut 2 ekor unta tu. Thumma akhadha min akbadihima. Kemudian dia pun rentap, tarik, bawa keluar jantung. Akbar ni hati. Hati unta tu. Tu dia unta hidup-hidup pergi cantas apa bonggol unta, pergi cucuk perut unta, bawa keluar 2
hati unta tu lah, 2 ekor unta tu ada ni kan. Qultu li Ibn Shihab, yang meriwayatkan hadis ni dia tanya dekat Ibn Shihab, wa minas sanam dia macam tak percaya lah. Dia tanya, bonggol unta? Ya, dia kata. Qala qad jabba asminatahuma fadhahaba biha. Dia pergi perata bonggol unta tu. Dia tanya nak terkejut, jadi nak pastikan betul sampai bonggol unta kan. Macam tu lah. Qala Ibn Shihab qala Ali. Sayyidina Ali pun mai balik unta dia kawan nak kahwin. Fa nazartu ila manzaril afza'ani. Aku melihat satu perkara yang sungguh membuatkan dia terkejut. Fa ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni apa pun cari Nabi pergi cari Nabi. Wa indahu Zaid ibn Harithah. Di sisi Nabi ada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Fa akhbartuhu khabar. Ali pun khabar dekat Nabi apa cerita dia. Fa kharaja wa ma'ahu Zaidun. Nabi pun keluar dengan Zaid. Wa antalaqtu ma'ahu. Aku pun bersama-sama lah dengan Nabi dengan Zaid. Fa dakhala ala Hamzah fataghayyadha alaih. Nabi pun masuk dalam rumah tadi yang ada Hamzah ni. Nabi pun marah dekat Hamzah. Fa rafa'a Hamzatu basarahu. Hamzah tu tengah mabuk ni, dia pun habaq sebutlah hadis ni, dia pun angkat mata dia tengok Nabi. Kalau hadis yang lepas ni dia kata apa, Hamzah ni mata merah, tengah merah. Fa nadhara Hamzatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ada an-nadhara fa nadhara ila rukbatayhi thumma sa'ada an-nadhara ila surratihi thumma sa'ada an-nadhara fa nadhara ila wajhihi. Hadis yang kedua tu dia cerita panjang ni. Hamzah ni mata merah. Daripada kaki dia naik tengok sampai naik ke lutut, daripada lutut naik sampai ke pusat, daripada pusat dia tengok, dia macam duk tengok lagu tu. Mata merah naik tengok gitu kan. Suspense tu no. Sehingga tengok ke muka Nabi. Apa dia kata? Hamzah kata, hal antum illa abidun li abai. Hamzah mabuk. Ni pun kata-kata yang terjemah jadi macam kita boleh dengar makna dia lah kan. Tapi orang Arab mungkin ni satu kata-kata yang macam merendah-rendahkan lah. Merendah-rendahkan. Dia memang ada perkataan yang memang tak boleh terjemah. Macam orang Melayu Penang duk kata apa, kamjat. Mana nak terjemah lagu mana? Saya pun tak tahu. Ada terjemah tak? Kena tanya ni Hikam, dia tahu kot apa makna dah. Tak ada, memang tak boleh terjemah. Orang negeri lain pun tak ada perkataan tu. Dia nak habaq kata, hampa ni semua hamba kepada bapa aku lah. Kan dia ni pak saudara dia apa? Nabi Muhammad pak anak menakan dia, Ali pun anak menakan dia, Zaid pun hamba Nabi semua. Jadi macam dia meremeh mereka ni lah. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqahqiru hatta kharaja anhum. Nabi pun tengok kawan ni marah. Nabi pun undok. Nabi nak balik, nak patah balik ni, Nabi yuqahqiru ni Nabi undok ke belakang, dia gostan. Nabi dia tak kalih terus. Makna apa? Nabi pun takut lah. Orang tengah mabuk, kalih terus lagi, dia cekak pada belakang lah. Jadi Nabi undok. Nabi ni Nabi, tapi dia manusia. Ni kita kena faham lah. Dia bukan lagu ada mata kat belakang apa lagi, keluar tangan keempat ke, nak jadi macam Superman ke apa, tak. Dia tetap manusia dan dia tetap ambil langkah berjaga-jaga. Orang mabuk ni yang duk cari pasal. Jadi Nabi pun balik. Ini hadis dia. Hadis yang pertama. Kenapa hadis ni dibawa dalam cerita tentang Arab? Wallahu alam, saya nampak bahawa Imam Muslim
Dia nak gambarkan bagaimana suasana sebelum arak diharamkan. Ni perang Badar, arak tak haram lagi. Bagaimana suasana arak diharamkan. Okey. Sebab orang Arab ni memang sebati dah dengan arak. Dan kita kena faham, zaman ni bila diuji untuk arak ni tak boleh minum berat, sebab dia minuman yang sedap. Dia mana ada gula time tu. Gula ni zaman bila ada kalau kat Malaysia ni? Sejak ada kilang gula lain. Ha. Tahun berapa? Saya kelak-kelak ada dah. Ya. Nak kena search juga kat internet ni bila start ada gula. Ni 1400 tahun dulu. Kan? 1400 tahun dulu. Yang saya tahu orang Melayu dulu-dulu nak bagi manis ni dia bubuh apa? Madu lebah kan. Jadi zaman yang tak ada gula ni, minuman yang sedap, yang manis, yang ada rasa, arak lah. Kan? Jadi memang kalau tidak ayat kosong tu lah. Jadi zaman kita, kalau arak tak minum, kita ada banyak lagi minuman. Kita cuba pergi kedai minuman tengok. Tu dia menu bagi minum ya. Tak tahu tu dia punya macam-macam. Hak buah pun dah campur dah. Tembikai laici. Oh. Kan? Apa carrot pun bubuh susu, dia campur. Dah jadi macam tu hak yang tu tak kira hak yang kopi tu. Kopi jantan lah, kopi tu lah, kopi macam-macam. Ha? Jadi kalau tak boleh, itu tak kira yang cordial lagi kan. Kalau tak boleh minum arak, banyak lagi. Kalau kita lah ni, kalau pergi minum arak tu macam degil juga lah. Persiapan minum arak. Jadi, tapi zaman Nabi, bila diharapkan arak ni satu benda yang saya rasa sangat berat lah. Sebab itulah minuman yang sedap, yang tak banyak option sangat time tu. Bila haram arak ni kira satu benda yang cukup-cukup menguji keimanan umat zaman tu lah. Tapi sebab tu dia buat mai hadis ni, nak abang kata dia punya kesan buruk dia tu dahsyat. Kesan buruk dia dahsyat, boleh menyebabkan orang tak kahwin. Sebab Sayyidina Ali tadi nak kahwin kan. Hadis yang seterusnya, saya kena baca hadis yang cerita haram arak tu sebelum had ni semua. Langkau set dulu. Sebab dia terus cerita yang arak ni haram lah. Hadis kedua tu, bab yang kedua. Macam mana? Yang Anas tu. Bila tak ikut susunan ni, cari tak jumpa lah pula. Tak apa lah, kita terus. Okey. Kita baca yang Anas tu jugalah. Daripada Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil khamri
tuttakhadhu khallan faqala la. Hadis ni Nabi ditanya tentang arak, yang kemudiannya arak tu bila simpan lagi dia jadi cuka. Ditanya boleh tak? Nabi kata tak boleh. Jadi daripada hadis ni dalil kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan jumhur tak boleh kita jadikan cuka yang asal dia daripada arak. Dia tidak halal. Jadi ini hujah Asy-Syafi'i rahimahullah bahawa benda yang asal haram, lepas tu bila dia tukar jadi cuka halal pun dia tetap tak boleh sebab dia asal dia haram. Ni perbahasan ni sangat panjang. Masa kes istihalah tu semua duk main kat ni lah kan. Adapun jika satu benda tu, perapan tu dibiak sendiri, lepas tu dia jadi cuka, itu tak ada masalah. Tapi yang asal dia daripada arak, kemudian dia bertukar, dia dicampur dengan apa-apa untuk dia tukar jadi cuka, yang tu tak boleh. Yang ni memang ijma', tidak ada masalah tentang cuka yang memang jadi secara jadi di memang asal dia memang nak buat cuka, itu tidak ada masalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al-Hadrami yang mengatakan Tariq bin Suwaid Al-Ju'fi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri fanahahu aw kariha an yasna'aha faqala innama asna'uha lid-dawa faqala innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Ini pun hadis ni ditanya kat Nabi tentang dia nak buat arak. Dia bukan nak buat arak ni untuk nak minum, nak sonok-sonok, tapi untuk nak berubat. Nabi kata tak boleh juga sebab dia bukan ubat tapi dia racun. Saya baca dulu, nanti saya urai lagi. Dia bila awal-awal diharamkan arak ni, memang Nabi tegas. Sikit pun tak ada lagi yang hadis kan. Asal daripada cuka, lepas tu dia jadi cuka ke, lepas tu kalau buat tu untuk nak berubat ke. Sebab memang ada ayat Quran sebelum total haram arak ni nak sebut bahawa arak ni ada yang boleh bawa manfaat, ada mudarat, tapi mudarat lebih banyak. Jadi Nabi tak bagi. Bila walaupun kata nak buat, walaupun kata nak buat ubat. Daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamru min hataini asy-syajarataini an-nakhlati wal 'inabah. Nabi kata khamar ni daripada dua pokok, iaitu nakhlah, dan nakhlah ni kurma, pokok kurma, wal 'inabah daripada pokok anggur. Jadi daripada hadis ni dalil yang mengatakan semua yang minuman yang jadi arak yang dibuat daripada tamar ataupun kismis ataupun anggur, ini disebut khamran di segi bahasa Arab, dan dia haram. Ini mazhab jumhur. Ini yang menjadi perbahasan para ulama. Kalau selain daripada dua pokok ni macam mana? Selain daripada dua pokok ni macam mana? Kita kena baca lagi hadis-hadis depan ni.
daripada Jabir bin Abdullah qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yukhlata az-zabibu wat-tamru wal-busru wat-tamru. Nabi larang buat arak yang campur apa zabib ni, anggur, kismis dengan kurma. Dan juga busru ni dia ada kurma, dia ada kurma kering, dia ada kurma basah. Campur pun tak boleh. Yang hadis kedua ni sebut naha an yunbadhar ratabu wal busru jami'an. Ratab ni kurma yang basah, busru ni kurma yang kering. Okey. Banyak hadis ni saya tak baca semua. Nak cerita apa yang dikatakan arak tu. Okey. Kita terus pergi pada hadis Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'i. Nabi ditanya lagi anil bid'i. Bid'i ni apa? Arak yang dibuat daripada madu. Arak yang dibuat daripada madu. Ni saya pun tak pernah tengok ni. Ini adalah minuman orang Yaman disebut. Zaman itulah. Faqala kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan ianya haram. Satu lagi hadis, Nabi jawab, setiap minuman yang memabukkan dia adalah haram. Jadi ini dalil yang jelas, semua yang mabuk haram. Semua yang mabuk haram. Okay, jadi banyak-banyak hadis yang saya duk baca ni, apa cerita dia? Istilah khamar tu. Istilah khamar ni kita terjemah arak. Bila kita terjemah arak, dia jadi payah balik lah kita nak faham. Orang Arab, dia faham asal dia. Bila sebut khamr, ialah yang dibuat daripada anggur. Khamr yang dibuat daripada anggur. Cumanya bila Nabi di Madinah, orang Madinah depa tanam kurma dan depa buat arak daripada kurma. Asal istilah khamr ni masa Nabi dekat Mekah ni, orang Mekah, orang Quraisy minum khamar adalah buat daripada anggur ataupun kismis. Tapi bila Nabi mai ke Madinah, dia buat daripada kurma, sama ada kurma kering ataupun kurma basah ataupun campur kali kurma kering dengan kurma basah. Sebab itulah yang Nabi kena ucapkan tadi ni, al-khamru. Apa dia khamru tu? Daripada dua pokok ni. Nampak tak? Okey. Jadi itu yang kita kena faham. Bila tengok hadis Nabi SAW, istilah yang digunakan tu, tengok macam mana istilah dia. Memang istilah asal orang Arab faham, Nabi ni pun faham, khamr tu adalah yang dibuat daripada anggur. Tapi bila dah Nabi pergi ke Madinah, orang Madinah dia buat arak daripada kurma. Jadi Nabi kena sebut khamr tu adalah yang dibuat daripada dua pokok ni. Lepas tu mai tanya pula, tu yang saya baca hadis yang tu, arak buat daripada madu macam mana pula? Orang Yaman buat daripada madu arak. Nabi kata yang tu pun semua yang mabuk haram. Okey, jelas dah. Nabi tak kata haram. Nabi terus bagi satu jawapan umum, semua yang mabuk haram. Tak kira orang mai tanya kalau buat daripada Bali, tak kira orang mai tanya buat daripada gandum. Kan? Jadi terus Nabi jawab, semua yang memabukkan haram. Cuma di sini dia jadi perbahasan ulama. Imam Abu Hanifah dia luas kan perkara ni.
dia kata yang buat daripada yang khamr tu, istilah khamar tu yang haram, tapi yang selain daripada yang buat daripada anggur, tengok dulu, mabuk baru haram. Kalau tak mabuk tak haram. Sebab Nabi jawab tadi, setiap yang mabuk haram. Nak? Setiap yang mabuk haram. Tapi kalau yang buat daripada anggur tak mabuk pun, minum tu walaupun minum sikit tak mabuk pun dia haram dah. Sikit pun haram dah. Jadi kita di sini kita tidak mengikut style Abu Hanifah lah. Jadi semua tak kira lah tuak, buat daripada beras ke, buat daripada nira ke, buat daripada apa ya, bali ke, gandum ke, apa saja mabuk haram. Okay. Jadi daripada spirit ni lah ulama qiyas. Tu yang main hadis yang pertama ni. Pasal apa yang buat main hadis pertama, tengok bila mabuk sampai musnah kan, habis harta benda orang, unta orang. Jadilah ni ada benda lain tak yang selain pada minuman yang boleh akibatkan jadi mabuk? Itu yang ulama qiyaskan. Dadah, benda-benda yang merosakkan akal fikiran sampai boleh jadi halusinasi ke apa ke, dia sama kan, dia elah tu, kesan dia tu sama, dia juga haram. Itu kita tahu macam mana boleh mai yang arak ni jadi haram. Jadi semua yang seangkatan dengan arak tadi ni, walaupun dia bukan buat pada anggur, tapi kesan dia mabuk. Bahkan kalau dadah tu dia lebih dahsyat lagi kesan dia tu. Efek dia lebih cepat berbanding dengan arak. Arak lepas berapa lama dia hilang lah kesan mabuk tu. Tapi kalau dadah dia lagi buatkan orang makin teruk, dan dia susah nak keluar. Tapi arak pun kalau dia kuat minum arak, dia jadi alkoholik tu pun bahaya juga. Jadi sini dia punya spirit kenapa ulama qiyas tu. Cerita dah. Hadis yang tu saya nampak tak relevan dah dengan zaman kita ni. Hak yang jenis-jenis buat arak peram dalam bekas apa ni semua kan, saya langkau lah. Daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Hadis ni Nabi kata, siapa yang minum arak di dunia, dia akan diharamkan minum arak di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya falam yatub minha. Ini dia ada tambah sikit. Dalam riwayat kedua, siapa yang minum arak di dunia dan kemudian dia tak bertaubat, hurimaha fil akhirah, dia diharamkan minum arak di akhirat. Falam yusqaha, dia tidak akan dihidangkan arak lah. Hadis ni apa makna dia? Disebutkan ni kenapa dikaitkan minum arak di akhirat. Itu nak kata arak ni satu minuman yang dia Arab sebut fakhir. Dia fakhir ni macam dia bukan setakat istimewa, dia macam satu yang leisure apa, mewah. Yang minuman yang macam tu kan menunjukkan standard tinggi lah. High standard. Tambah arak yang memang harga mahal-mahal, yang tahun 40-an, berapa puluh tahun tu kan,
hak bau orang yang pandai arak ni, dia bau, dia tahu ni arak jenis mana. Ha? Memang minuman mahal lah. Hak yang duk jual lantin tu minuman beralkohol lah dia panggil kan. Itu bukan wine, tapi yang jenis mahal-mahal tu memang mewah lah. Satu. Jadi dia tak dapat satu benda yang istimewa di dalam syurga. Dan di sini juga menjadi petunjuk bahawa minum arak ni dosa besar. Nabi kata, siapa yang minum arak di dunia, dia takkan minum di syurga. Maksudnya orang yang buat dosa besar masuk syurga. Hadis ni jelas membatalkan hujah Khawarij yang mengatakan ahli ma'asi kafir, masuk neraka, kekal dalam neraka. Kan? Dan macam tu juga di kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang buat dosa besar ni, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Manzilah baina manzilatain. Jadi hadis ni kan Nabi sebut apa? Minum arak di dunia, dia tak taubat. Dah minum arak, tak taubat pula. Minum arak tadi tu, dah dosa besar. Dia masuk syurga, tapi dalam syurga dia tak boleh minum arak. Tapi poin dia apa? Dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Jadi hadis ni membatalkan hujah yang kata ahli maksiat tak masuk syurga. Itu sebalik daripada tu. Okey. Hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas, yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadhu lahu awwal al-lail fayashrabuhu idza asbaha yawmahu dhalik wal lailata allati taji wal ghada wal lailata al-ukhra wal ghada ila al-'asri fa in baqiya shay'un saqahu al-khadim aw amara bihi fasubba. Hadis ni apa nak abang ni? Ibnu Abbas kata, Nabi ni kalau dibuat diperap inilah untuk nak buat arak ni, malam pertama, malam tu Nabi minum lagi sebab dia tak mabuk lagi lah. Esok pagi Nabi minum lagi. Kalau buat malam, esok pagi Nabi minum. Dan malam esok pun Nabi minum lagi. Dan wal ghada, esok yang pula tu Nabi minum lagi. Dan malam tu pun Nabi minum lagi. Hari ketiga tu pun Nabi minum lagi jika ada baki. Lepas tu Nabi kata amara bihi fasubba, Nabi perintahkan untuk dicurahkan. Dah jadi arak dah. Pada hadis ni apa yang boleh faham? Apa nama minuman tu yang Dia tak sebut pula, tapi memang depa nak bagi ada rasa lah kan. Tidak kosong lah kan? Tapi dia tak mabuk lagi. Jadi daripada sini dia dalil yang menunjukkan semua yang diperap tadi tu harus diminum selagi mana ia tak bertukar. Ini keharusan ni ijma'. Dan selepas 3 hari tak boleh dijamin dia dah tak bertukar. Jadi di sini yang menunjukkan yang haram tu adalah apabila dia dah jadi arak. Selagi mana dia tak jadi arak, bolehlah minum. Nak ada rasa tu. Macam tu juga tapai. Tapai pun kalau biar lama boleh mabuk. Jadi kita kena tahu jugalah. Saya sendiri sebelum ni tak tahu hukum tu. Kadang tapai yang baru buat memanglah boleh makan, tapi kalau dah lama, nak tahu lama tak lama tu kita boleh ambil langkah berjaga-jaga seperti mana hadis ni lah. Dia jangan lebih 3 hari ya. Dia boleh bertukar. Dia boleh mabuk.
kurma ataupun kismis. Inilah maksudnya. Tapi itulah dia jangan sampai bertukar. Inilah hadis ni lah maksudnya. Nabi minum lah. Ya. Bila mai hari yang disebut ketiga tu, Nabi dah perintahkan supaya Tapi ada juga katanya jangan rendam lebih semalaman, berarti satu hari yang lebih satu hari. Kerana dia akan bertukar jadi apa. Tapi ikut hadis ni dia 3 hari. Bulan puasa lepas dia sebut di sini, dia hadis Aisyah yang tu. Dijawab kemungkinan hadis Aisyah pada waktu panas. Dia kata dikuatiri waktu cuaca yang sangat panas tu, dia cepat. Proses tu lebih cepat. Hadis Ibnu Abbas, hadis ni hadis Ibnu Abbas pada zaman yang kita yu'man fihi taghayyur qabla thalath, kita boleh jamin lagi selamat daripada dia perubahan sebelum 3 hari. Ada dia punya, ditanya di situ. kalau lebih daripada 2 hari dia dah naik kuat. Macam suasana cuaca negara kita ni lagi cepat ke no? Cuaca kita ni memang cuaca yang makanan pun cepat basi. Kalau pergi tempat yang sejuk sikit, dia lambat basi ya. Jadi maknanya apa? Dia bagus juga ditimbulkan ni. Jadi hukum ni dia bukan boleh ambil literal hadis. Nabi kata Nabi kata tak apa, lagi tak cukup 3 hari. Dia bukan masalah 3 hari ke, sehari ke, 2 hari. Bertukar tak bertukar? Maknanya selagi tak bertukar boleh. Bertukar berapa hari pun tak boleh. Itu kena faham. Saya dulu selalu duk ulang. Dulu orang kata kalau nak cerdik kena mengaji. Saya suka tukar. Nak mengaji kena cerdik. Kalau tidak dia jadi macam tadi lah. Ada juga yang kata hadis Aisyah tu, benda tu sikit, jadi sikit dia cepat berubah. Ada juga kata itu. Hadis Ibnu Abbas ni dia banyak, dia jadi lambat berubah. Ada juga kata macam tu. Ni hadis ni tiba-tiba dia masuk tengah-tengah tentang susu. Tak apalah, kita ikut susunan dalam bab ni lah. Hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq, lamma kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati mararna bi ra'in. Ini cerita Abu Bakar masa hijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Mereka melalui satu kawasan orang yang duk ternak kambing. Waqad atisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi haus. Qala, Abu Bakar kata, fahalabtu lahu kuthbatan min labanin. Dia pun pi perah susu. Fa ataituhu biha fa shariba hatta radi. Nabi minum sampai kenyang. Hadis ni timbul persoalan. Tak disebut masa Abu Bakar nak pergi perah susu tu ada tuan, kambing-kambing tadi ada tuan. Tak sebut Abu Bakar minta izin. Lepas tu Nabi minum. Macam mana? Jadi Imam An-Nawawi kata mungkin boleh jawab, mungkin boleh andai kan,
mungkin boleh andaikan diketahui bahawa pemilik, tapi andaian ni saya tak berapa setujulah, pemilik kambing tu adalah musuh. Musuh kira musuh Islam lah, musuh Nabi. Jadi boleh kita guna harta musuh walaupun tanpa izin dia. Yang jawapan ni yang saya lebih cenderung, iaitu dalam uruf kebiasaan orang zaman tu, siapa-siapa yang musafir nampak ada kambing, sekumpulan kambing nak minum, pergi perah sendiri ambil minum, boleh, tak ada masalah. Uruf zaman tu. Yang ketiga, ada yang katakan dalam keadaan darurat. Jadi Nabi pun dah haga musafir nak minum mana, R&R tak ada time tu. Jadi minum je lah orang punya. Jadi saya lebih cenderung pada pandangan yang kedua tu. Uruf keadaan tu kira boleh minum, pergi perah sendiri minum lah. Maknanya susu kambing tu tak luak pun. Mungkin mereka bukan jadikan satu benda yang dijual. Susu kambing ni bukan benda yang dijual. Saya pun tak pernah dengar kat mana-mana riwayat hadis ada sahabat ni berniaga jual susu kambing. Dia minuman yang boleh minum macam tu lah. Yang saya heran tu, kenapa hadis pasal susu ni duduk tengah-tengah ni, dia main balik hadis pasal arak kan. Mana dia hadis tu, saya pun macam terlepas. Ada satu hadis yang tadi. Patutlah macam terlepas. Dia duduk kat yang bab tawar tadi juga. Jadi memang hadis tu ada awal tadi. Saya terlepas tu yang mai terus hadis haram tu. Tu saya duduk heran ni. Kenapa tiba-tiba mai hadis Anas yang haram tu? Kat hadis pertama tadi tak habis lagi. Dia hadis Anas juga. Anas cerita, kuntu saqiyal qaum. Aku ni tukang duk tuang arak. Mungkin budaya zaman tu nak minum arak ni pun orang tolong tuang. Itu yang kata satu benda yang padahal Arab Badui zaman 1400 tahun dulu ni. Dia duk tolong tuang. Yauma hurrimatil khamr. Ni dia cerita hari yang Allah turun ayat ni. Fi baiti Abi Talha, dia duk tengah tuang arak di rumah pak tiri dia Abu Talha. Ada ramai orang lah. Wa ma syarabuhum illa al-fadikh. Yang depa duk minum tu adalah al-fadikh. Al-fadikh ni apa? Al-busru wa tamru. Al-busru wa tamru ni campuran kurma kering kan kurma basah. Kurma kering dengan kurma basah. Ni nak abang tu. Orang Arab
Madinah memang minum arak daripada kurma. Fa idza munadin yunadi. Masa duk tengah tuang, depa duk tengah minum ni, ada seorang datang duk seru. Faqala ukhruj fanzur. Abu Talha pak tiri dia kata, keluar pergi tengok depa nak abang apa tu kan. Fa kharajtu fa idza munadin yunadi. Dia pun keluar. Dia cerita macam cerita Piramli dulu-dulu bila ada sultan nak titah apa-apa kan, dia ketuk gendang kan. Orang pun pakat keluar mai tengok apa dia Duli Yang Maha Mulia nak isytihar apa kan. Hapus GST. Tapi negara itu je lah. Dia pun keluar. Orang yang duk panggil tadi pun kata, ala innal khamra qad hurrimat. Dia kata, arak telah diharamkan hari ini. Qala fajarrat fi sikakil Madinah. Tersebaklah lepas tu ke seluruh pelusuk Madinah tentang haramnya arak. Faqala li Abu Talha. Dia pun balik, pak tiri dia pun kata lah, Abu Talha, ukhruj fa ahriqha. Keluar dan tuang arak ni semua. Faharaqtuha. Dia pun pergi tuang. Masa tu, masa hari yang haram ni, kata arak diharamkan, orang pakat tuang arak, dikatakan ada seorang telah mati. Qutila fulan, telah dibunuh seorang ni. Qutila ni dibunuh. Qutila fulan, dia tu telah dibunuh. Sedangkan dalam perut dia masih ada arak. Maksud dia minum arak lah. Hari-hari haram arak tu, perut dia ada arak dan dia mati hari tu. Jadi Allah turunkan ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Surah Al-Maidah ayat 93. Allah kata, tidaklah berdosa ke atas orang yang beriman dan beramal soleh apa yang telah mereka makan setelah mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Maknanya benda yang lepas-lepas lah. Dah lepas-lepas lah. Ni mula hari ni yang haram. Mereka dah minum, dah lepas, dah mati pun arak ada lagi dalam mulut. Lepas-lepas lah. Tak payahlah duk suruh pergi buat dialisis ke, kan, duk pergi kumar ayak tanah pula ke apa kan. Dah lepas-lepas lah. Ni nak cerita kata, tak ada pula perintah Nabi bila dah haram arak, hampa kena pergi korek balik, bagi muntah balik ke, kan, pergi cuci mulut ke apa semua ni yang haram tu. Itu kita dapat faham. Ada riwayat kan, dikatakan ada yang pecahkan terus bekas-bekas yang buat daripada tanah yang simpan arak tu, pergi pecahkan terus. Okay. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham apa? Sahabat-sahabat ni faham hak depa minum ni juga haram. Padahal istilah khamr tadi tu hanya pada yang buat daripada anggur, yang sedangkan orang Madinah duk minum. Nabi tak mereka duk minum kurma. Nabi tak abang kata semua yang memabukkan haram. Nabi kata khamar yang haram. Tapi depa faham hak yang kami minum ni pun haram. Jadi di sini dalil daripada semua yang mabuk haram. Walaupun Nabi hantar orang yang mehbak kata khamar haram. Orang kata khamar yang haram, yang kami minum bukan khamar, yang kami minum daripada kurma. Jadi maknanya sahabat Nabi ni dia bukan jadi loyak buruk jugalah. Kan? Kadang-kadang ada orang kata tak boleh, dia kata tak, hak kami ni macam lain, hak yang tu macam lain. Dia cuba nak pusing kan. Dia ini semua kesan dia iman lah, tentang iman lah. Daripada hadis ni juga kita faham serta merta padahal dia duduk tengah minum, serta merta buang. Tak ada lah, kita perhabis lah dulu apa yang duk ada ni. Lepas tu kita tak boleh minum lah, membazir kan. Buat keluar dalil pula, membazir tu kan kawan setan.
Dan daripada hadis ni juga menjadi kuat kepada jumhur bahawa cuka yang dibuat daripada arak, walaupun dia dah bertukar sifat, dia haram. Sebab kalau ikut, buat apa mereka pergi buang? Mereka simpan ke perak jadi cuka? Lepas mereka pergi tuang. Jadi ini hujah kepada jumhur lah. Tapi Abu Hanifah boleh, dia benarkan. Cumanya daripada hadis ni, ulama ahli Basrah katakan yang diharamkan adalah yang dibuat daripada anggur dan juga kismis. Tapi yang selain daripada keduanya, kalau dia tak mabuk, tak haram. Di Abu Hanifah dia ada keluasan dalam bab ni. Kalau siapa-siapa pernah dengar lah kan, dia ada keluasan dalam bab ni. Dan dia juga disebutkan kalau dimasak dibolehkan, dia jangan minum lah. Abu Hanifah pula masakan boleh. Tengah macam masakan dia pakai dia masak dia pun dia campur juga. Sebab disebut di sini, ini pandangan Imam Abu Hanifah lah. Disebut di sini kecuali dia masak sehingga dia hilang kurang 2/3. Saya pun tak tahu macam mana nak kata hilang 2/3 tu kan. Tapi dia kira yang haram ni ialah yang buat daripada anggur dan kurma yang dijadikan minuman, asir jadi minuman. Tapi kalau dimasak hatta daripada anggur dan kismis, anggur dan tamar pun, kalau dia dimasak dikena api, dia halal. Yang ahli Basrah tadi, yang selain daripada anggur dengan kismis tu, kalau dimasak halal. Tapi hak yang Abu Hanifah ni lagi luas. Hatta yang buat daripada kismis, yang buat daripada tamar, kalau masak kena api ni, dia halal. Jadi maknanya dia ada perbahasan lah benda ni. Dia bukanlah benda yang disepakati dan sebagainya. Sebab tu mungkin sengajalah saya bawa benda ni. Mungkin kalau kita dengar fatwa di Eropah ke di mana-mana tempat yang lain yang nampak agak longgar dalam perkara ni, kita fahamlah sebab dia apa. Sebab dia punca yang tadilah. Nabi sebut setiap yang mabuk haram. Jadi dia tengok kat mabuk tu, mabuk tak mabuk. Masakan daging di hotel dan campur lemak. Dia lembut kan. Sehingga bagi Abu Hanifah, yang minum yang bukan daripada anggur dengan tamar tu, dia tidak kena had, tak kena sebat. Panjang pula ni kalau nak pergi baca ni. Okeylah, yang tu. Cuma saya nak sentuh yang tu lah, bahawa yang ni dia tak ada disepakati lah tentang tu.
Okey, kita sambung. Okay, last kot kita ambil hadis ni ya. Hadis ni sangat menarik lah bagi saya. Hadis daripada Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ghattul ina wa awqus saqa wa aghliqul ba wa atfi'us siraj fa inna asy-syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkura ismallah falyaf'al fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahli al-baiti baitahum walam yadhkur Qutaibatu fi hadithi wa aghliqul bab. Ada kan terjemahan dia situ kan? Macam mana Nabi kata, tutuplah bekas minuman. Wa aukus siqa. Tu dia tulis apa? Dia makna dia macam sama. Oh, tu yang sama. Cuma yang tadi ni inak ni mungkin bekas tempayan. Yang ni daripada kulit pula kan. Nabi suruh tutup. Jangan biar terbuka, terdedah. Wa aghliqul bab. Dan tutup pintu, kunci pintu. Dan bila malam, padamkan lampu. Sebab mereka pakai pelita. Bukan lampu macam lah ni. Kalau ambil literal hadis ni, kena padam lampu lah. Jadi sebab tak terbakar pun kalau hak ni. Yang dulu betul pelita nak tidur nak padam lah. Jimat elektrik boleh lah. Nabi kata sesungguhnya syaitan tidak akan apa dia tulis tu? Dia ikat kan. Sebab tali yang buat bekas minum yang buat daripada kulit tu dia ikat. Dan dia tak boleh buka pintu. Dan dia tak boleh buka tutup bekas ayak tu. Kalau dia tak ada apa-apa nak tutup, letak macam kayu, sebatang kayu di atas lintang atas tu. Dan sebut nama Allah. Tutup. Sebabnya dia terjemah apa? Fuwaisiqah. Tikus Dia benda-benda binatang yang bahaya lah, yang kecil-kecil ni. Boleh jadi kelakar jengking, boleh apa-apa lah yang bahaya yang boleh masuk. Masuk dalam bekas ayak, esok kita pula pergi bahayakan diri. Okey. Daripada hadis ni apa kita boleh faham? Benda yang simple macam ni pun Nabi pergi cerita. Lepas tu sahabat pula pergi dengar, pergi cerita pula generasi dia. Lepas tu pergi cerita pula generasi lepas tu. Pergi cerita pula generasi lepas tu. Sampailah kat Imam Muslim tulis buku kan. Kita lah ni dah 1400 tahun pergi baca benda ni lah. Yang ni pun Nabi abang. Macam tak abang pun rasanya. Tak apa kan. Okey. Saya nampak dia ada jauh lagi daripada apa yang Nabi abang ni. Pertamanya sebab dia ada riwayat-riwayat yang lain. Saya tak pasti. Ada. Dalam ni pun ada. Kenapa Nabi suruh tutup bekas minum? Illa nazala fihi min dhalikal waba. Fa inna fis sinati laylatan yanzilu fiha waba. Wala yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita' aw siqa'in laysa alayhi wika' illa nazala fihi min dhalikal waba. Ni ada hadis dia. Nabi kata boleh masuk wabak. Mana-mana bekas minum yang tak ada tutup, yang dalam yang tak diikat, bekas yang kulit tu
yang ada minuman yang tak diikat, melainkan ada wabak masuk. Wabak ni selalu main dengan apa? Dia bukan main dengan tikuih ke, kalau jengking ke, dia main dengan apa? Main kecil daripada tu. Nyamuk. Kan? Ya? Lalat. Kan? Nyamuk, lalat. Dan saya nampak wabak ni, ataupun macam contoh yang bawa daripada nyamuk Aedes contohnya. Nyamuk Aedes ni kalau kita search kat internet, saya pun search kat internet, nyamuk Aedes ni dia hanya ada di negara-negara macam cuaca macam kita lah, Khatulistiwa tropika. Negara macam negara panas macam di Saudi, di negara-negara Arab tak ada nyamuk Aedes. Dia penyakit demam denggi ni hanya ada belah-belah kawasan tropika ni. Tapi bila Nabi sebut ada wabak, dan dia kata ni bekas minuman. Nyamuk Aedes ni dia masuk dalam air yang bersih, air jernih, bukan air kotor. Ini maknanya Nabi dah beyond zaman dia dah pesan supaya tutup. Kan? Jangan biar air bertakung yang tak ditutup. Sehingga Nabi sebut tadi, kalau tak ada apa nak tutup pun, ambil kayu, baca nama Allah, tak atas tu. Nak abang kata ada ikhtiar juga nak suruh tutup. Wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang kita bila cakap bab kebersihan, jaga benda ni, kita rasa itu tak ada kaitan dengan agama. Nabi pun tak ambil pot lah nak cakap benda ni. Apa belakang tasbih, mayang baca Quran, selawat lah. Itu baru agama Islam kan. Jadi di sini malam pun dah tak mau guna dah. Tutuplah api pelita tu kan. Boleh terbakar. Kita pun lah ni mungkin juga boleh tadi apa, jimat elektrik ke apa, tapi jauh juga lah no. Tapi boleh ambil hak tu. Suruh tutup pintu malam, Nabi suruh tutup pintu. Tawakal ala Allah. Tawakal pun tutup pintu lah. Tutup pintu, kunci apa semua, baru tawakal. Dan Nabi nak ajak orang Islam bahawa ini dia kena buat. Dia kena ada usaha. Dia tak boleh kata dah Allah nak bagi jadi macam mana pun jadi, nak bagi penyakit kita jaga macam mana pun Allah bagi. Ya, kalau dah kita memang dah jaga Allah bagi, itu Allah nak uji lah. Tapi memang kita sendiri pergi cari penyakit, lepas tu kita pergi tuduh Allah pula yang punya pasal. Ini jadi masalah. Jadi kita boleh faham daripada sini, segala benda yang boleh ambil, orang kata apa, jaga, ambil berhati-hati, untuk keselamatan. Tutup, tak mau binatang masuk pun boleh juga, supaya jaga keselamatan. Itu semua kena ambil jaga. Agama kita, Allah dengan Rasul tak mau orang Islam ni pergi terjebak benda yang membahayakan diri. Macam tadilah, arak boleh bahaya diri. Macam tu juga dadah boleh bahaya diri. Macam tu juga rokok, lah ni pun orang nak bincang, vape dan sebagainya. Ni sebab tu saya nampak golongan salaf ni, dia nampak benda ni penting. Sebab tu dia riwayat sampai berapa orang pergi riwayat sampai simpan dalam hadis Sahih Muslim. Kadang kita baca sekali lalu lah, takkan nak tutup bekas minum pun Nabi nak cerita kat kita kan. Pergi tutup lampu pelita tengah malam nak kena cerita kan. Tutup pintu, kunci pintu rumah pun Nabi. Apa kaitan benda ni semua dengan agama? Kita akan jadi macam jadi macam pelik kan. Tapi sebenarnya inilah agama. Jaga keselamatan, kesihatan. Naik motor pakai topi keledar ke, pakai tali pinggang ke, itu semua kena jaga yang ni semua. Dan juga mukjizat Nabi SAW lah. Saya nampak mukjizat Nabi tentang wabak-wabak. Bila Fuwaisik ni,
dia guna isim tasghir, benda yang kecil. Dia bukan setakat binatang-binatang kecil, mungkin hak yang lagi kecil pada tu pun, virus, bakteria tu pun boleh masuk dalam forensic, wabak yang sebagainya ni. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya dapat kongsi pada malam ni. Ya. Campuran alkohol dalam minyak wangi. Benar tak? Campuran alkohol dalam minyak wangi. Tadi kan bila sebut dah diiklankan haramnya arak kan, semua orang pakat tuang arak. Kalau arak ni satu yang najis, pakat tuang lagu tu pula. Zaman tu pula mana ada sistem saliran longkang apa kan. Pasti Nabi akan perintahkan lepas tu, hampa cuci balik semua ni najis ni. Sebagai dia seorang sahibul risalah, benda tu pula benda yang di satu benda yang umum, melibatkan umum, penuh habis jalan-jalan Madinah dengan arak. Kalau itu satu benda yang perlu dinyatakan oleh Nabi sebagai najis, Nabi pasti telah nyatakan. Jadi bila tak ada riwayat, Nabi pun diamkan saja benda tu, ini untuk menunjukkan dia tak najis lah. Dia tak najis lah. Bahkan saya terlepas ke hadis tu, yang ada bekas-bekas yang asal simpan arak tu dia guna balik lepas tu kan. Tak ada lah kena api basuh macam mana ke apa kan. Dan memang fatwa ulama sedunia pun, majlis fatwa kebangsaan pun memfatwakan alkohol tak najis. Dah selesai masalah. Cuma heran ada yang duk kata najis lagi no. Saya duk ingat fatwa Majma' Fiqhi saja yang kata tak najis. Rupanya majlis fatwa kebangsaan pun dah keluarkan fatwa bahawa alkohol memang tak najis. Jadi kalau yang duk jual minyak wangi tanpa alkohol tu patutnya tak payah tulis lah, sebab tak ada masalah pun kalau ada alkohol kan. Macam jual cabai tiaw telur basuh. Itulah, ayam dibasuh. Telur basuh. Tak basuh. Itulah. Ada, kami biasa tanya dekat Syekh dulu, dekat Yaman tu. Kita tanya kat Syekh, kami nak guna telur ayam ni, kami kena basuh dulu tak? Sebab orang kan cerita pasal kena basuh. Syekh tu muka pelik. Kami pun duk heran tak kenapa dia pelik. Lepas tu dia tanya kami, dekat negara apa makan telur kari dengan kulit-kulit ke? Patut dia pelik. Dah kami makan dalam je lah. Hak kulit tu kami buang. Lepas tu dia kata pasal apa pergi basuh. Dia jadi pelik lah soalan tu kan. Pasal apa tanya kena basuh ke tak? Betul ke lah dia tanya balik tu, hampa makan kali dengan kulit tu betul ke? Kalau makan kali dengan kulit memang kena basuh kan no? Itulah. Alkohol ni yang haram tu minum lah. Itulah. Semua yang bentuk-bentuk spray ni memang haram lah kan. Kalau ikut ada alkohol lah kan. Sebab baru dia boleh spray. Ya. Ustaz, saya ada soalan tapi mungkin dalam luar bidang bukan dalam bab arak lah. Cuma nak tanya dalam fiqh solat, solat Jumaat. Sebab baru ni saya mengaji di masjid. Kitab tu saya cek tajuk dia Tariqah Sa'adat Sufiyah kot. Dalam tu dia ada kata, satu dia kata Imam Syafi'i ada mengatakan bahawa solat Jumaat hanyalah adalah fardu kifayah. Dan Ibnu Abbas mengatakan hanya sunat muakkad. Atau terbalik, saya pun tak pasti, saya lupa tu nota saya. Dan ada benda pelik yang saya dengar. Cuma saya mungkin saya orang tak biasa dengar, jadi saya nak kepastian lah kalau Ustaz boleh bagi. Wallah alam. Saya sendiri pun tak pernah dengar kitab tu. Dan dia
Ulumuddin. Hmm. Tak, saya tengok Ihya Ulumuddin tapi tak biasa dengar. Itu yang saya tak suka. Saya sini tak pernah dengar tentang hukum, ada perbezaan pandangan tentang hukum solat Jumaat tu. Kalau ada saya kena check kat lah. Tapi takat lah tak pernah dengar lagi lah. Sebab sebelum tu tengok ada pendapat yang dah baca tu dalam bab khaluat kan, dia kata sampai berzikir kalau lebih khusyuk daripada solat Jumaat maka terbuatkan berzikir kan. Jadi, macam itu yang kita tak mau cerita tu, semua nak tanya ikut memang ada pendapat tu. Itulah nak kena check. Tapi setakat yang saya tahu, tak pernah dengar lagi ada khilaf tentang kefarduan solat Jumaat. Mungkin boleh check ikut ada pandangan marjuh ke macam mana kan. Saya dah tanya 2-3 orang ustaz tapi mereka pun tak bagi jawapan lagi. Mungkin mereka pun Nak check. Dia lebih kurang macam ada syekh mana kata siapa kena zikir dalam kelambu sebab nak bagi khusyuk. Sebab zaman tu zaman ada nyamuk. Jadi bila zikir dalam kelambu, nyamuk tak ketik, jadi khusyuk lah. Jadi lah ni tak perlulah pakai kelambu, kita pakai reset lah. Kan? Macam-macam lah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Nyamuk.